Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Apa khabar adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tuan pendatang, Cik Sanata, Binasan, Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pasukan Negara, Tuan Pengarah Jabatan Pasukan Negeri Sembilan, serta pegawai-pegawai daripada Kementerian Pendidikan dan Sukan dan Jabatan Pasukan Negeri Sembilan. Yang hadir saya tahu kebanyakannya yang tak bersatuan. Yang hadir sebagai wakil Ketua Hamil, sila angkat tangan. Sebelah kiri kosong, ada sikit hadiah. berangkap. Sini depan saja. Depan sikit, belakang sikit. Okey, berangkap belakang tadi, penceramah yang pertama tadi. Okey, apa? Sebab apa yang saya nak sharekan sekarang ni adalah Akta Pertubuhan dia dan Pembangunan dia 2007. Jadi bagi adik-adik yang tak bersatuan lagi, jadikan perkara yang saya nak kongsikan nanti ilmu. Maybe next time in future ada niat nak menyediakan diri dalam pertubuhan dia seperti yang dicakapkan oleh penceramah kita yang pertama tadi. Ada niat, sila daftarkan diri dengan mana-mana pertubuhan dia. Kalau di Negeri Sembilan, kita ada 9 majlis belia daerah. Saya nak tengok majlis belia daerah Negeri Sembilan angkat tangan. Majlis belia daerah Negeri Sembilan. Okey, Yohan. Boleh bilang? Tampil. Ada. Betul? MBG tampil. Okey. Jelebu. Jempol. Polisen. Okey. Kenal tak kat saya? Kenal saya tak? Ini. Tak kenal? Tak. Macam tu dia saya kenal. Yang saya mak dia bawa diri dia bang. Maklumat yang kena diberi, dia bidang kebangsaan, negeri dan daerah saya yang semak. Jadi saya nak cek siap-siap ni. 9 daerah, betul mesti ada 9 maju daerah kat sini. Okey. Semua yang diperkatakan pada hari ini, jadikan ilmu kepada adik-adik yang belum bersatuan, yang di dalam pertubuhan belia sekarang ini dah mula untuk buat proses transisi ke arah pemegang jawatan bawah 32 tahun. Sebab isu yang kita nak ketengahkan pada hari ini adalah tentang pindaan 2019. Bagi adik-adik, saya simple saja penerangan saya pada hari ini. Saya takut ada yang tak pernah faham tentang pindaan umur 2019 ni. Dah lama kita tekan sejak 2015. Itu yang benar. Terus oh, kena pegang atas kan? Okey. Sejak 2015, Mesyuarat Jemaah Menteri pada masa itu bersetuju untuk semak semula Akta 668, iaitu Akta apa? Pilih. Apa Akta 668? Akta Pertubuhan Belia. Come on, Majlis Daerah. Akta Pertubuhan Belia 2007 dan pembangunan dia. Okey. Start 2015 tadi, tapi diluluskan oleh Dewan Rakyat pada tahun 2019. Sebab tu kita letak ada pindaan 2019. Okey, setakat ni faham.
Faham Di pertengahan taklimat saya janji saya adakan soalan, ada satu kuis. Tak banyak, 1-2 soalan saja. Yang boleh jawab, angkat tangan, ambil ke depan. Soalan tak susah. Contohnya, siapakah nama pendaftar pertubuhan dia? Siapa tahu? Maju Merdeka tahu ke tak? Oh malu Maju Negeri ni. Kena ajar sikit Maju Merdeka ni. Pendaftar pertubuhan dia nama pun tak tahu. Contoh, itu contoh. Tapi yang kita nak bicara hari ini bukan pasal nama pendaftar, pindaan akta dia. Badan yang menguatkuasakan akta dan dalapan ini adalah pejabat pendaftar pertubuhan belia, diketuai oleh pendaftar pertubuhan belia, iaitu kami lah yang menguatkuasakannya. Sangat difaham Okey. Dalam pindaan ni tak banyak. Dia ada 5 perkara saja, 5 section yang berkaitan. Tak sampai? Ya. Skop pindaan dia ada 5 section yang berkaitan. Section 2 lagi, section berapa? 12 lagi, 15 lagi, 20 yang last okay. X. Kalau section 2 berkenaan dengan taksir belia, 3 perkara. Yang pertama, belia itu sendiri. Yang kedua, pertubuhan belia. Yang ketiga, pemegang jawatan. Jadi mana-mana majlis daerah yang hadir pada hari ini kebanyakannya adalah pemegang jawatan. Betul tak betul? Okey. Yang kedua, section 12, penetapan tempoh pemegang jawatan bagi ketua pertubuhan belia. Sama ada presiden, pengerusi ataupun yang dipertua. Kalau di peringkat Negeri Sembilan, Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan siapa? Siapa? Kuis ke ni? Ya, saya tahu virus. Tapi soalan tak dengar. Okey. Kalau di peringkat daerah, Majlis Belia Daerah dipengurusikan oleh setiap pengerusi. Ada yang guna YDP, ada yang guna nama pengerusi. Okay. Itu yang dimasukkan dengan ketua pertubuhan belia. Section yang seterusnya, section 15, penetapan hak umum penghentian kelayakan seseorang pemegang jawatan. Dia tempoh dia. Cukup umur, drop. Tak boleh pegang lagi jawatan. Section yang seterusnya, section 20, pewartaan pembatalan pertubuhan belia. Bagi mana-mana pertubuhan belia dalam Negeri Sembilan ni yang ada dalam proses pembatalan, akan tetap terus diteruskan, dibatalkan prosesnya tanpa diwartakan. Faham tak maksud diwartakan? Diwartakan maknanya kita kena hantar maklumat, dia hantar pergi kepada AGC untuk dibatalkan. Itu maksudnya. Tapi bagi yang ada sekarang ni, tak perlu risau sangat pasal pewartaan pembatalan. Dia kurang sikit. Dia isu paling banyak adalah pada section 2 dan 12. Itu isu paling banyak. Sehingga ada yang tak nak lepas jawatan. Okey? Dan seterusnya section X, penambahan peruntukan kecualian. Contoh dia kecualian ni di next slide nanti. Okey, MC. Soalan yang pertama. Dapat jawab, angkat tangan, pergi depan. Boleh? Kalau pertubuhan dia tak dapat jawab ni, malu lah dengan yang bukan persatuan ni. Soalan yang pertama, Section 2, Section 2, Pindaan 209. Apakah yang dimaksudkan dengan tafsiran?
tiga yang saya sebut tadi itu. Yang tahu angkat tangan di depan. Tadi sama-sama dengan saya sebut tadi. Tahu? Depan. Ada yang ambil gambar tadi sebenarnya. Kita boleh baca balik. Okey, sebut. Belia, pertubuhan belia dan pemegang jawatan. Betul? Okey, sudah. Puan MC. Dan ke depan. Okey. Soalan kedua. Okey, dia daripada mana ni? Oh, MDFM MDFM Felda Jalan 3. Okey. Jadi kalau boleh, yang bukan persatuan pun boleh angkat tangan juga kalau tahu. Soalan yang kedua, bagi sesi yang pertama ni, ada berapa section yang terlibat dalam pindaan 2019? Angkat tangan, pergi ke depan. Pergi ke depan. Okey. Felda juga. Bukan Felda, Habib. Tampil. Ada berapa section? Ada 5 section. Section 2, 12, 15, section 10 dengan S. Section 2, 12, 15, 20 dengan S. Okey, betul lah. Okey. Okey. Section 2, kita pergi secara detail pula. Section 2, belia berumur tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun. Faham dia? Cuma yang sekerat-sekerat ni je. Faham maksud saya? Okey. Sama juga, tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun. Faham? Ada di sebelah kiri saya faham? Kesemua ni belia. Tapi anggota pertubuhan dia sekerat ni je. Faham? Tapi dalam sekerat ni juga, pemegang jawatan berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun. Siapa pemegang jawatan sila angkat tangan. Setiausaha. AJK, tak kisah. AJK angkat tangan. AJK angkat tangan. Angkat tangan. AJK angkat tangan. Jangan malu-malu, angkat tangan. Okey, adik-adik faham? Semua ni belia. Yang sekerat ni anggota pertubuhan dia. Yang angkat tangan tadi, angkat tangan. Yang ni adalah pemegang jawatan. Umur dia orang 18 hingga 30 je. Faham Okey, clear. Next. Section 12. Ketua pertubuhan belia hendaklah berumur tidak kurang daripada 18 dan tidak lebih daripada 30 tahun. Itu yang pertama. Siapa yang hadir hari ini, anggota pertubuhan dia, pengerusi ataupun YP, angkat tangan. Pengerusi YP, angkat tangan tinggi. Lama-lama sikit, bagi adik-adik kita nampak. Adik-adik kita nampak. Okey. Okey, di depan angkat tangan. Angkat tangan. Adik-adik nampak ini. Okey, ini adalah ketua. Ketua pertubuhan dia. Lagi kat belakang tadi? Ya. Dia orang ni je, 18 sampai 30. Dia adalah ketua pertubuhan dia. Perkara yang kedua pula, memegang jawatan tidak melebihi 4 tahun secara berterusan. Faham? Dia orang pegang jawatan 4 tahun dia, ataupun 2 penggal. Kalau satu penggal tu 2 tahun. Tapi Abim berapa tahun? 1 penggal. Habis sana Habib. Oh, Abim. Abim berapa tahun? Setahun. Masa 2 tahun. Di negeri dia setahun. Maknanya dia ada 4 penggal lah. Biji 2 tahun. Maknanya 1 penggal, maknanya 2 penggal. Ada yang 3 tahun, 4 pi ada 4 pi. 4 pi, okey 4 pi. Saya nampak list tadi 4 pi. 4 tahun dia. Tukang kip penggal. Saya nak sebut detail lah 4 pi mana tadi.
Pak B Teraci. Ada program kan ada. Pak B Teraci. Bukan tangan. Berapa tahun? Ada. Pak B Teraci tak dengar. Berapa tahun? Tak dengar. 1, 2. 1 tahun. Betulkan bagi dia. Satu penggal berapa tahun? 2 tahun. Confirm? Betul. Apa jabatan dalam Pak B Teraci? AJK. Awak AJK biasa ke? Bedah ni satu ICU kan? Ada ICU? Tak ada. Pak B 3 tahun sekali Satu penggal 3 tahun. Dia sama. Dia perlembagaan dia bercawangan daripada induk sampai ke bawah sama. Bukan setahun. Okey? Tak apa. Seterusnya section 15. Kita stop section 15. Penghentian kehilangan kelayakan seseorang pemegang jawatan pertubuhan dia hendaklah belum mencapai umur 30 tahun pada tarikh penghentian kehilangan kelayakan itu. Selepas ni 30 tahun dia step down. Faham kepada yang pemegang jawatan yang ada sekarang ni. Lepas 30 tahun step down terus. Tapi ada berkaitan dengan section seterusnya, section X. Simple je. Cukup 30 step down. Dia boleh tanding lagi dah. Bukan dia letak jawatan dia undur diri. Jangan tanding lagi for the next pemilihan. Okay. Section 20 menyingkirkan keperluan untuk menyiarkan dalam warta bagi pembatalan penataran pertubuhan dia. Seperti yang saya maklumkan tadi, section 20 ni mana-mana pertubuhan dia. Contohnya ada budak-budak yang nak membatalkan pertubuhan dia tu ke dia ni ke dalam proses dah melalui proses surat warning, surat hijau kami panggil, dan surat kuning kita panggil surat pembubaran sementara, dan sampai ke surat merah, surat pembatalan. Surat pembatalan tu nanti akan terus proses selepas tarikh yang telah dimaklumkan oleh Hobi Menteri 1 Januari 2026. Okey. Saya ulang balik pada 20 November tahun lepas akta ini akan dikuatkuasakan pada tarikh berapa bulan saya sebut tadi? 1 Januari 2026. 1 Januari 2026. Mana-mana proses pembatalan yang telah berlaku sebelum itu akan diteruskan dan tidak ada pembatalan lagi dah, sebab dia menyebabkan costing kepada kerajaan. Faham? Section 20 faham Simple je. Bahagian Januari 2026 dibenarkan untuk memegang jawatan sehingga tamat penggalnya. Contoh Pak B dia 3 tahun sekali pemilihan. Pemilihannya yang latest tahun lepas 2023. The next pilihannya adalah pada tahun 56. Tahun 2026. Pada tahun 2026 normally dia akan buat dalam bulan Mei ataupun Jun. Kalau ikut perlembagaan, tapi dia akan terlajak sampai ke Julai ataupun Ogos. Dan pernah lewat sekali Oktober. Kalau dia start pada Oktober, mana-mana pemegang jawatan yang akan buat pemilihan pada Oktober 2026, dia boleh teruskan lagi tak padahal dah melepasi 1 Januari 2026? Boleh ke tak boleh saya tanya? Boleh. Berdasarkan section X ni dia boleh. Okey, maknanya dah faham. Senang, mudah aja. Seterusnya mana-mana prosedur berkaitan pembatalan pendaftaran pertubuhan dia yang masih belum selesai selepas 1 Januari 2026 akan diteruskan dan diselesaikan. Saya ulang balik yang ketiga tadi, akan teruskan walaupun tidak dibatalkan, proses tetap akan diteruskan. Okey, faham Saya nak bagi soalan. Quiz. 2 hadiah menanti. Potensi SMA Ada berapa satu hati kita ni?
6 lagi. Ada 6 lagi? Okey, kita teruskan dulu lah. Pindahan perlembagaan pertubuhan dia. Jenis pindahan, dia ada 2 seksyen sahaja di dalam Akta 688. Seksyen 17 dan seksyen 21/2. Ada 2 seksyen saja. Ada berapa seksyen? 2. Okey, yang ni bagi mana-mana pertubuhan dia yang biasa dengan pindahan seksyen 17 adalah pindahan biasa. Saya ulang balik ya, seksyen 17 adalah pindahan biasa yang perlu dibuat di dalam mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas. Faham tak pertubuhan dia yang hadir? Faham Okey. Pindahan itu melibatkan pindahan nama pertubuhan, pindahan alamat, logo, perlembagaan dan syarat-syaratnya pindahan tersebut adalah melalui mesyuarat agung tahunan ataupun mesyuarat agung khas dan dikenakan bayaran. Ada bayaran untuk pindahan perlembagaan. Prosesnya, penyediaan minit mesyuarat mesti ada notis dan agenda mesyuarat, ada tarikh, tajuk, tempat, masa mengikut agenda, senarai dan ahli. Korang mencukupi. Kalau korang tak cukup, macam mana kita nak pindah perlembagaan? Faham Okey, yang ni sama juga. Ada yang kata kalau yang ada duduk dalam MPP ni, yang ada perlembagaan, benda pun sama juga. Tak cukup korang, penyediaan minit mesyuarat macam ni. Simple. Nampak terang sangat. Ini contoh ya. Perkara 1, ucapan pengurusi membuka akaun bank. Perkara 7, perlembagaan dan pindahan. Pengurusi membaca dan menerangkan berkenaan perlembagaan kelab dan setuju untuk pindahan terhadap perkara 7.2. Contoh yang kedua, ada tindakan. Tindakannya oleh setiausaha. Siapa yang mengusahakan, disewa, disediakan oleh SU dan disahkan oleh pengurusi minit mesyuaratnya. Jadi mana-mana pertubuhan yang hadir pada hari ini, inilah perkara-perkara yang perlu ada di dalam pindahan seksyen 17. Pindahan biasa yang perlu ada. Tetapi dia tak ada kaitan langsung dengan apa yang kita cerita hari ini, 2019. Yang kita nak buat pada hari ini adalah seksyen 21/2A. Hari ini mana-mana pertubuhan dia yang nak buat pindahan terhadap 3 perkara, boleh pergi ke kaunter Roy dekat luar. Kita dah sediakan form dah. Tak ada bayaran. Pergi ke sana, isi form, terus disahkan oleh, disemak, disahkan oleh ahli AJK pun boleh. Kalau nak bawa balik orang pun boleh. Bawa balik, pergi jumpa WP, jumpa Presiden, jumpa pengerusi. Buat pindahan terus hari ini. Jangan tunggu-tunggu lagi. PG, ABIM, Jalan Jelai. Halo 14-19 ada. Okey. Nanti bagi tahu dekat pengurusi. Pengurusi wilayah ke pengurusi cawangan ke bagi tahu ada. Ini berdekatan dengan Raja Alias bagi tahu dekat Taufik kan. Pengecualian bayaran bagi skor pindahan dan representasinya adalah hari ini ya. Hari ini, program hari ini, program Jom ni, jom jumpa orang muda. Inilah dia. Ini adalah platform yang sesuai untuk mana-mana pertubuhan dia, baiknya tunggal, baiknya bercawangan, buat pindahan terhadap beberapa perkara yang telah diputuskan oleh ini. 3 perkara. Pindahan pertama, keahlian pertubuhan. Pindahan kedua, pemegang jawatan pertubuhan. Pindahan ketiga, tempoh pemegang jawatan pertubuhan. Faham? Saya tanya balik, ada berapa pindahan tadi tu? Untuk pindahan bawah seksyen 21/2A. Sebut angkat tangan. Angkat tangan. Okey, ke depan. Koneksi, selesai.
Okey, ini baru anak jantan. Di depan. Ada 3 perkara tadi. Sebutkan satu-satu. Mengisi orang pembinaan. Lepas tu disahkan oleh pengurusi. Yang satu evaluasi di pertubuhan. Okey, boleh. Okey, sama-sama. Jawapan sebenarnya keahlian pertubuhan, pemegang jawatan dan tempoh pemegang jawatan. Tetapi dia beritahu proses tadi, kita terima juga. Tahniah kepada dia. Jantan. Okey. Seterusnya, satu lagi soalan. Seksyen yang berkaitan dengan pindaan 2019 ada 2. Seksyen berapa? Angkat tangan pergi ke depan. Okey, angkat tangan pergi ke depan. Cari. Okey. Okey, sila jawab. Seksyen berapa? Jangan buka. Seksi ke seksyen? Seksyen. Seksyen 17 dengan seksyen 21.2. Betul. Daripada mana? Kolej Jururawat Berpila. Oh, jururawat Berpila. Saya jururawat juga dulu dekat Jas. Okey, ini contoh orang pindaan ya. So kita ada 2 lagi, 3, 4 lagi. Okey, banyak lagi, kita ada 4 lagi. Ini contoh orang pindaan dia. Dah, habis. Ada 4 lagi soalan saya nak tanya. Sebelum saya serahkan kepada sahabat saya di belakang sana, kepada Zuhmi. Sekejap. Pada tahun berapa? Angkat tangan. Di depan. Tahun berapa? Mula dibincangkan dan mesyuarat Dewan Menteri disetujui pada tahun berapa? Dibincangkan pada tahun 2019. Ni apa pindah ke? Dibincangkan. Okey, betul. Okey, nomor 1, 2. Siapa ketua agensi? Ada saya yang Pejabat pendaftaran pertubuhan dia. Roy. Hei, orang pertubuhan dia ni sebut Roy ni. Siapa? Apa nama jawatan dia? Saya sebut awal-awal tadi. Angkat tangan di depan. soalannya apa? Pejabat pendaftaran pertubuhan dia, siapa? Jawatan dia. Ketua agensi tu, siapa? Saya sebut awal-awal tadi. Angkat tangan. Pergi depan. Okey, ni MBFM. Tak malu lah dengan MBFM. Tak tahu. Lagi keluar dekat MBFM lah. Okey. Tapi ada di sebelah sana kalau tahu angkat tangan tau. Okey, nama jawatan dia. Bukan? Okey, nama fungsi ya. MBFM Palung 14. Okey. Soalan saya tadi apa? Okey, nama
jawatan ketua agensi. Betul. Boleh. Pendaftar pejabat pertubuhan dia. Okey. Terima kasih. Ya kan. Dia sebut Roy. Pendaftar Roy. Presiden Majlis Negeri Sembilan, Tuan Harus. Ada berapa lagi? Koalisi? Dua lagi. Hanya 20 Tarikh pindahan 2019A1602 akan dikuatkuasakan pada Angkat tangan. Okey, di depan. Bagi tahu nama dari mana? Nama saya Muhammad Azmi daripada IDG Kampus Pendidikan Teknik. Untuk jawapan bilakah pelaksanaan pindahan tersebut adalah pada 1 Januari 2026. Terima kasih banyak. Ini orang yang gila, bukan persatuan. Biji cikgu, bakal cikgu ada, bakal nurse ada tadi. Mana lagi tadi? Ada lagi tadi? Apalah. Saya ada satu lagi soalan pengakhir. Apa hadiahnya? Kita tengok dia. Tak ada apa. Tak ada apa? Oh, okey, rahsia. Okey, ni hadiah ni misteri. Okey, simple. Soalan saya simple. Jadi kalau kau dia tak kerti nak jawab juga, saya pun tak tahulah. Nama penuh bagi akta 668 apa? Tengok dia sekian kat tangan. Terima kasih Pak Ketua. Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Zaki daripada Kolej Jururawat Kuala Bila. Okey, itu dia. Dah, soalan dah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Sama ada boleh yang bersatuan atau boleh tidak bersatuan. Semoga bagi yang tidak bersatuan ini silalah berhubung dengan abang-abang anda yang ada di hadapan ini ataupun yang ada di negeri masing-masing. Daftarkan diri dan lihatkan diri dalam pertubuhan belia. Tadi dah tahu secara asasnya, secara surface dah tahu apa yang akan berlaku pada 1 Januari 2026. Jadi bermula sekarang peluang adalah lebih terbuka kepada adik-adik yang bawah umur 30 tahun sekarang ni. Jadi dalam tempoh sekarang ni, tolonglah daftarkan diri dalam mana-mana pertubuhan dia, giatkan diri dalam aktiviti pertubuhan dia dan pegang jawatan supaya in future you all adalah pemimpin yang seterusnya. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Teman-teman ucapkan terima kasih sekali. Kita berikan tepukan yang murah kepada Encik Mansur. Encik Syed Mansur dan